zikir ramai dulu insyaallah. Allah 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 ya Allah 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 ya Allah 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 ya Allah astaghfirullah 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 astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih Allahu ya Allah 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 hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi Allah fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dhambi azimi Tuhanku aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun
dosa-dosa besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Tsumma amma ba'd. Tuan Imam, Tuan Pengerusi, seluruh AJK Masjid, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah. Alhamdulillah, pertama dan selama je kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini saya mengajak kita sama-sama muhasabah diri kita balik. Mari sama-sama kita panjatkan balik setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dengan izin limpah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita dapat kumpul dalam satu suasana yang Nabi gelar sebagai Raud min Riyadul Jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Moga-moga kalau kita mati di taman-taman syurga ni, Allah nilai kita sebagai seorang yang baik, insya-Allah. Dan selalulah kita kena bersyukur, muhasabah balik diri kita, kan, panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, tuan-tuan, bertahun-tahun kita hidup, berpuluh-puluh tahun Allah beri kita kehidupan. Kan, kita hidup 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 70 tahun, 60 tahun. Kan, berpuluh-puluh tahun kita hidup dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah masih bagi lagi peluang sampai ke hari ini kehidupan kita adalah untuk kita memohon balik keampunan kepada Dia. Bersyukurlah kita selalu sebab Allah beri kita kehidupan yang panjang. Walaupun dalam kehidupan kita buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah masih hidupkan kita sampai ke hari ini. Masuk di bulan Ramadan tahun ini adalah untuk Allah beri kita peluang untuk kita memohon keampunan kepada Dia. Sedangkan berapa ramai kawan-kawan kita yang telah pergi dulu sebelum kita, tanpa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kita kena bersyukur selalu kepada Allah SWT yang telah menciptakan kita ni dalam keadaan yang sempurna. Tuan-tuan, pernah tak kita rasa syukur betul-betul kepada Allah SWT sebab Allah cipta kita ni dalam keadaan yang sempurna. Sesungguhnya pada tanda-tanda segala yang ada pada diri kita ni adalah tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Banyak benda yang selama ni maslahat-maslahat, masalah-masalah kita, kesulitan-kesulitan kita yang telah Allah selesaikan tanpa kita sedari. Kita tengok sekeliling banyak benda yang Allah bantu kita tanpa kita sedari. Pernah tak kita bersyukur bahawa Allah cipta kita ni dekat air sempurna? Pernah kita bersyukur Allah cipta kita ni dekat kaki dua, tangan dua, mata dua, telinga dua, mulut satu, hidung satu? Allah cipta kita dalam keadaan sempurna, tapi pernah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tengok diri kita sempurna, hidup berpuluh-puluh tahun dalam keadaan sempurna, pernah kita lahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan berapa ramai orang hidup ke dunia ni dalam kakinya tak sempurna, dicipta dalam keadaan tangannya tak sempurna, mata yang tak sempurna contohnya, lalu dia diejek, diherdik, dicerca dan dihina dan sebagainya, tanpa dia nak pun sebenarnya benda tu. Tapi pernah tak kita bersyukur Allah cipta kita ni dalam keadaan yang sempurna? Setiap hari kita berjalan dalam keadaan badan kita yang sempurna, muka kita yang sempurna, tangan kita yang sempurna, telinga kita yang sempurna. Pernah kita bersyukur terhadap apa yang Allah beri pada kita? Pernah kita bersyukur bahawa Allah cipta kita ni, tangan kita ni ada garisan-garisan yang menyebabkan kita boleh menggenggam, yang menyebabkan kita boleh merasai tangan isteri kita, kita merasai tangan suami kita, kita merasai mengusap kepala anak-anak kita. Pernah kita bersyukur Allah cipta kita ni bersendi-sendi yang menyebabkan kita boleh bergerak dengan sempurna. Bulu mata ni, pernah kita bersyukur Allah cipta kita ni dengan bulu mata? Apa jadi tuan-tuan kalau tak ada bulu mata pada kita? Apa jadi pada bulu mata kalau tak ada ni bulu mata ni kita? Mau tak tuan-tuan kalau contoh mai seorang orang kaya kat tuan-tuan, kata, "Mat, hang potong set bulu mata ni. Hang potong 2 bulu mata ni." Bulu mata ni bukan eyebrow ni, bukan kening ni, bulu mata ni sikit je. Kalau potong ni tak sakit pun. Kata, "Hang potong saya ni, aku bagi hang 2 biji Ferrari." Satu mata satu Ferrari, 2 mata 2 biji Ferrari. Mau tak kita buat gitu? Boleh kita buat itu, kan? Kita potong tak sakit pun. Potong dapat 2 biji Ferrari. Tapi selepas pada tu saya jamin tuan-tuan takkan pakai dah 2 biji Ferrari tu sampailah tuan-tuan meninggal dunia. Sebab apa? Sebab bila kita potong saja bulu mata ni, maka mata kita ni selepas tu takkan dapat tutup rapat dah. Sebab apa? Rupanya selama ni yang menutupkan mata kita ni bagi rapat adalah bulu mata kita.
Mata kita ni kalau ikutkan, kalau tutup dia tak rapat, kan? Lalu dia boleh masuk habuk. Jadi bulu mata ni yang Allah cipta adalah untuk menghalang habuk-habuk daripada masuk ke dalam mata kita. Jadi bila kita potong bulu mata tu, lepas pada tu kita tak boleh tutup mata dengan sempurna dah. Bila tak boleh tutup mata dengan sempurna, maka kita tak boleh tidur dah. Sebab apa? Sebab habuk dah masuk, mata pedih, tak boleh tidur. Bila tak boleh tidur, last sekali kita pun pening, tak boleh tidur sebab. Bila pening, tak tumbuh dah bulu mata, tak tumbuh dah. Pening, last sekali kita mati je dalam kepeningan tu. Kita gila-gila dah, kita mati je dalam kegilaan tu. Tanpa kita pakai pun 2 biji Ferrari tersebut. Itu baru bulu mata. Belum kira lidah, belum kira gigi, belum kira function of, belum kira fungsi-fungsi rambut dan sebagainya. Telinga, pernah kita bersyukur Allah cipta kita ni ada telinga? Apa jadi tuan-tuan kalau kita tak ada telinga? Apa jadi? Kalau Allah cipta manusia ni tanpa telinga, diri kita ni tanpa telinga, apa jadi? Yang pertama, kita nampak tak normal, betul tak? Kita nampak lain tak telinga. Tak ada telinga baru kita dah nampak lain dah seseorang tu. Tapi itu okey lagi lah. Yang kedua, kita tak boleh dengar. Hilang nikmat pendengaran daripada kita. Tapi yang tu boleh tahan lagi. Sebab orang tak dengar pun orang boleh hidup. Apa yang lagi penting kalau tak ada telinga? Kalau tuan-tuan, kalau Allah tarik telinga saja daripada diri kita, kalau tak ada telinga ni, maka kita takkan boleh berdiri, takkan boleh berjalan, bahkan tak boleh duduk pun. Sebab apa? Sebab badan kita takkan seimbang. Baik kalau Allah tarik telinga saja, badan kita tak boleh berdiri. Kita tak boleh berdiri dah selepas tu. Kita tak boleh berjalan, bahkan tak boleh duduk pun. Baru telinga Allah tarik, belum Allah tarik benda lain lagi. Jadi di mana kemegahan-kemegahan badan kita yang selama ni kita kagum-kagumkan? Di mana kehebatan yang kita agung-agungkan selama ni? Di mana ke diri kita yang kita bangga-banggakan selama ni? Kalau andai kata Allah tarik telinga pun kita dah tak boleh berjalan, dah tak boleh berdiri. Di mana kehebatan-kehebatan diri kita yang selama ni kita kagum-kagumkan, yang kita tinggi-tinggikan, di mana? Kalau andai kata telinga tak ada pun kita dah tak boleh berdiri. Jadi kita tengok balik diri kita. Bahkan Allah punya pemurah, Allah punya sayang kat kita. Allah cipta langit, kita tengok luar langit warna biru. Kita tengok langit warna biru, hati kita tenang. Tuan-tuan, hidup kita ni penuh dengan tekanan. Kita bekerja setiap hari, kita berhadapan dengan manusia setiap hari, kita berhadapan dengan macam-macam masalah setiap hari, yang menyebabkan ada kalanya kita frust, ada kalanya kita tension, ada kalanya kita tertekan. Tapi Allah cipta langit warna biru menjadi ubat kepada kita. Kita keluar tengok atas warna biru, tenang hati kita. Bayangkan tuan-tuan kalau Allah cipta langit ni warna merah. Kita keluar tengok atas merah menyala, merah. Apa jadi pada kita? Pening kita, tak boleh hidup kita, tension kita, habis kita, mati kita dalam kepeningan tu. Sekeliling pokok, Allah cipta pokok warna hijau yang dapat menenangkan fikiran kita balik, yang dapat menenangkan hati kita balik. Kita tengok sekeliling hijau, cantik ya. Tenang balik hati kita. Tuan-tuan bayangkan kalau Allah cipta warna pokok ni color merah. Kita keluar rumah panas sekeliling merah. Naik highway bawa kereta merah sekeliling. Apa jadi pada kita? Pening kita, tak boleh hidup kita. Bila mana Allah tukar sikit je daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan udara yang kita dapat selama ni, kita dapat ni angin apa semua ni, ini pun kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cipta udara ni ada 2, udara panas, udara sejuk. Udara panas ni sifat dia ringan, udara sejuk ni sifat dia berat. Lalu udara panas ni sentiasa akan naik ke atas, udara sejuk ni akan sentiasa turun ke bawah. Yang akhirnya menyebabkan kita menjadi sejuk dan kita boleh hidup dalam kesejukan tersebut. Bayangkan kalau Allah cipta, Allah tukar sikit je. Allah bagi udara panas ni berat, udara sejuk ringan. Lalu udara sejuk akan selalu naik ke atas, udara panas akan selalu turun ke bawah, turun bawah. Apa jadi pada kita? Tak boleh hidup kita, panas kita, mati kita dalam kepanasan. Andai kata Allah tukar sikit je kita dah tak boleh hidup. Jadi di mana kemegahan-kemegahan yang kita banggakan selama ni? Di mana benda-benda yang kita rasa kita yang buat dunia ni selama ni? Kalau andai kata Allah tukar satu je daripada ciptaan Allah, kita dah tak boleh hidup. Di mana diri kita yang sebenarnya? Jadi tuan-tuan, puan-puan, hari ni saya ajak kita muhasabah balik diri kita. Dari mana kita didatangkan? Mengapa kita didatangkan ke dunia ni? Dan ke mana kita akan pergi selepas ini? Jadi mari sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita muhasabah balik diri kita, untuk kita memohon keampunan daripada Dia balik, untuk kita membawa bekalan yang secukupnya, bekalan amal untuk kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi tuan-tuan, bagaimana kita nak lahirkan rasa syukur ni dalam hidup kita? Bila Allah kata la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambahkan nikmat kamu. Kalau kamu kufur, ketahuilah bahawa azabku sangatlah pedih.
Tapi bagaimana kita rasa kita ni adalah seorang hamba yang bersyukur? Bagaimana kita kata kita ni setiap hari 17 kali kita ucap alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Menunjukkan kita ni hamba yang bersyukur. Tapi apa bukti alhamdulillahirabbil alamin tu dalam kehidupan kita? Apa bukti? Apa bukti kita ni adalah hamba yang bersyukur? Jadi kita refer balik ayat tadi. Kita tengok ayat tadi alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang pertama dalam Al-Fatihah, ayat yang kedua dalam Al-Fatihah. Bagaimana Allah cipta? Allah nak buktikan bagaimana rasa bersyukur yang sebenarnya seorang hamba ni. Bila kita kata alhamdulillahirabbil alamin, maksudnya segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Allah Tuhan sekalian alam. Maksudnya bila kita mengaku, kita nak kata kita ni hamba yang bersyukur adalah dengan kita perlu mengaku dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan perbuatan kita bahawa Allah ni adalah Tuhan sekalian alam. Kita kena mengaku dengan lisan, dengan hati, dengan pemikiran, dengan amalan kita bahawa Allah ni, kita ni duduk di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni duduk di bawah arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni duduk di bawah larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni duduk di bawah fitrah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok pokok-pokok, bila dia duduk di bawah naungan Allah, bila dia mengaku Allah itu Tuhan, maka dia mengikut fitrah-fitrah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata hang pokok, hang ada cahaya, hang ada air, hang ada udara, hang kena hidup. Lalu dia ikut perintah Allah sebab dia hamba Allah. Harimau, bila dia duduk di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia mengikut segala arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata harimau hang makan daging, tak boleh makan sayur. Dia pun makan daging, dia tak makan sayur. Gajah, sebesar-besar gajah, sekuat-kuat gajah, tapi bila dia menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia duduk di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata gajah hang besar mana pun hang makan tebu je. Hang tak boleh makan manusia, hang tak boleh makan harimau, tak boleh makan orang lain. Dia makan tebu je sebesar-besar dia. Kerana duduk di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu juga kita manusia. Bila kita kata kita ni bersyukur, kita ni hamba Allah, maksudnya kita sentiasa duduk di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sentiasa duduk berada dalam larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sentiasa duduk di bawah arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita rasa, barulah kita ni bukti kita ni hamba yang bersyukur. Tuan-tuan, Allah kata dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambahkan nikmat kamu. Dalam hidup kita ni 4 bulan kita diciptakan dalam rahim ibu. Lalu Allah tulis segala rezeki yang ada pada kita. 4 bulan kita duduk dalam rahim ibu, Allah dah tulis dah. Kita ni rezeki kita banyak mana, umur kita panjang mana, kereta apa kita akan pakai, rumah apa kita akan pakai, kita akan duduk dekat mana, dengan siapa kita kahwin, bila kita meninggal dunia. Semua Allah dah tulis, semua rezeki Allah dah tulis. Tapi Allah kata la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur dengan aku, nikmat yang aku telah tulis tadi sejak kamu 4 bulan tu, aku berhak untuk tambahkan ia. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, ketahuilah bahawa azabku sangatlah pedih. Jadi macam mana kita nak refer, kita kata kita ni hamba yang bersyukur, nak kata tergolong dalam golongan yang Allah nak beri nikmat lagi ni, nak tergolong dalam golongan yang hamba yang bersyukur. Kita tengok balik tadi penerangan saya tadi, kita nak kata kita ni hamba yang bersyukur adalah dengan kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah kata la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kalau kamu ikut segala perintah aku, kalau kamu tinggal segala larangan aku, la azidannakum, aku tambahkan nikmat kamu. Wala in kafartum, kalau kamu kufur, kalau kamu buat segala yang aku larang, kalau kamu tinggal segala yang aku suruh, inna azabi lasyadid. Ketahuilah bahawa azabku sangatlah pedih. Kamu tak ditanggung pun azabku. Allah pujuk kita, inna azabi lasyadid. Azabku ni pedih, kamu tak ditanggung benda ni. Jadilah hamba yang bersyukur, jangan jadi hamba yang kufur. Jadi ayat ni memuhasabahkan diri kita balik, menilai balik siapa diri kita dengan Allah yang sebenarnya. Tak lain tak bukan, kita hanyalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan kembali kepada Dia. Dan terakhir saya mengajak kita sama-sama untuk berselawat ramai-ramai. Selalulah kita panjatkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu tanda penghormatan kepada kemuliaan baginda, sebagai satu tanda rasa syukur kita yang telah Allah jadikan kita ni umat Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, kita akan lalui satu zaman, kita akan lalui satu masa, satu hari yang Nabi gelar sebagai yauma la zillu illa zullu, hari yang mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala.
Hari yang mana tidak ada pertolongan melainkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan lalui satu hari yang mana hari yang kegentingan, hari kegoncangan, hari ketakutan, hari yang menggerunkan, hari yang mana ada manusia yang lahir dan keadaan mukanya bertukar menjadi khinzir, hari yang mana ada manusia yang lahir yang mukanya bertukar menjadi anjing, hari yang mana manusia ada yang lahir dan keadaan kepalanya kat bawah kaki atas, jalan seret kepala, ada yang lahir dan keadaan buta, dalam keadaan neraka yang menjerit-jerit, tak sabar untuk makan kita semua kerana geram dengan sikap manusia. Dalam keadaan kita dulu dapat kitab daripada tangan kiri, kita tahu pula mana tempat kita nak pergi waktu tu. Kita tahu mana kita nak terjun lepas tu, kita takut. Hari dalam keadaan ketakutan, hari dalam keadaan matahari sejengkal, ada peluh orang peluh takat buku lali, ada orang peluh takat lutut, ada yang peluh takat perut, ada yang peluh takat dada, ada yang hapus lemas terus dalam peluh kerana dosa yang banyak. Hari yang mana ada binatang yang macam lipan yang akan cari orang-orang yang berdosa. Hari yang mana malaikat Zabaniah tak sabar untuk seksa orang-orang yang berdosa. Malaikat Zabaniah penyeksa-penyeksa di neraka. Hari yang mana dia pun tak sabar untuk seksa orang-orang neraka. Jadi di hari tersebut dalam ketakutan tu, dalam satu hadis Nabi cerita bagaimana kita ni punya takut dekat hari kiamat tu, lalu kita mencari siapa yang boleh tolong kita pada waktu tersebut. Kita tahu hanya para nabi je yang boleh beri syafaat kepada umat-umat dia. Lalu kita berjalan satu padang mahsyar. Ulama kata padang mahsyar ni ada yang kata sebesar bumi, sebesar dunia. Lalu di saat ketakutan macam tu kita nak cari mana nabi-nabi yang boleh tolong kita. Tapi kerana kita takut sangat, kerana kita tahu mana tempat kita nak pergi lepas tu, kita lari juga, cari juga mana nabi yang boleh tolong kita. Lalu kita berlari selama 3,000 tahun mencari Nabi Adam alaihissalam. Kita lari dalam keadaan kepanasan, penuh dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan bau busuk dan sebagainya, dalam keadaan membawa dosa yang begitu banyak. Lalu berjumpa dengan Nabi Adam setelah 3,000 tahun kita berlari. Kata, ya Adam, engkau ni bapa manusia. Tuhan cipta hang ni dengan tangan dia sendiri, mulia hang ni. Hari ni tolonglah kami. Adam kata, tak. Hari ni aku, engkau. Aku tak boleh tolong hari ni. Kita lari sebab takut datang Nabi Adam tak boleh. Tak boleh tolong. Kita lari lagi. Lari, jumpa Nabi Idris lah, beribu-ribu tahun lari. Bila jumpa Nabi Idris, dia Nabi Allah Idris, engkau ni Nabi mulia di sisi Allah. Hari ni tolonglah kami. Idris kata, tak. Hari ni aku, engkau. Kita lari, Nuh, Soleh, sampai Nabi Ibrahim. Kata, ya Ibrahim, engkau ni Habibullah, kekasih Allah. Hari ni tolonglah kami. Nabi Ibrahim kata, tak. Hari ni aku, engkau. Aku tak boleh tolong. Kita berlari sampailah di hujung dunia. Di bawah satu pohon yang rendang. Berdiri seorang lelaki. Panggil apa? Ya ummati, wahai umatku, mai sini, aku nak tolong kamu. Nabi bangun di hari kiamat. Nabi orang pertama bangun di hari kiamat. Nabi sapu pasir-pasir yang ada pada janggut Nabi. Lalu Nabi tanya, Jibril, ni mana umat aku? Bila Nabi tengok sekeliling tak ada pembangunan, Nabi tahu dah itu adalah hari kiamat. Itu adalah hari yang mana Nabi sangat takut. Itu adalah hari yang Nabi sangat kesian ke umat-umat Nabi. Hari yang Nabi memang betul-betul menangis kerana nak tolong umat-umat baginda. Lalu Nabi tanya, Jibril, ni umat aku mana? Hari ni aku nak tolong mereka ni. Jibril kata, tu umat hang kat belakang tu Muhammad. Jalan lambat sebab bawa banyak dosa. Berjalan lambat kerana membawa dosa yang menggunung tinggi. Nabi kata, panggil mereka mai sini, hari ni aku nak tolong mereka. Jibril panggil mereka mai sini. Bahkan ada satu hadis Nabi cerita bagaimana kita ni, bagaimana umat Muhammad kita ni bila lalu titian sirat. Kita lalu di atas titian sirat yang sebesar satu helai rambut di belah 7 ni. Kita lalu di atas titian sirat dan kadang bawa banyak dosa. Lalu kita tergelincir kerana dosa kita yang begitu banyak. Tergelincir. Tapi sebab Allah masih sayang kat kita, Allah gantungkan lagi tangan kita. Bila Nabi tengok tangan kita tergantung lagi, Nabi lari cepat-cepat pergi kat tangan kita. Nabi tarik tangan kita, Nabi kata, pergi cepat. Kita jalan lagi. Jalan tapi kerana bawa dosa yang menggunung tinggi, jatuh tergelincir lagi. Tergelincir tapi sebab Allah masih sayang kat kita, kita gantung, Allah gantung lagi tangan kita. Nabi tengok tangan kita tergantung, Nabi lari cepat, tarik tangan kita, pergi cepat. Kita jalan lagi, tergelincir lagi, tergantung lagi tangan. Nabi lari cepat-cepat atas titian sirat, Nabi tarik tangan kita, kita pergi cepat. Sampai Nabi kata kat malaikat Malik, ya Malik, hang paling sat muka hang kat sana. Jangan pandang sat umatku sat. Sebab kalau depa tengok muka hang nanti depa takut, depa tak lalu. Pandang sat muka sana, paling sat muka sana. Punya sayang Nabi kat kita. Tapi kita sejauh mana pengorbanan hidup kita kepada Nabi? Sejauh mana kita buktikan balik cinta kita kepada Nabi? Sedangkan Nabi adalah seorang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda dicipta sesempurna ciptaan. Baginda dicipta dalam keadaan tidak ada dosa. Bahkan syurga ni memang dicipta adalah untuk baginda. Tapi bagaimana kita tengok kehidupan baginda?
Baginda solat malam sampai bengkak-bengkak kaki. Baginda berjuang sampai patah gigi-gigi. Baginda berjuang sampai dibaling batu-batu, habis berdarah, habis semua. Kerana apa? Segalanya kerana cinta dia kepada umat. Cintanya dia kepada kita. Tapi kita sejauh mana kita buktikan cinta kita kepada dia? Sejauh mana kita korbankan segala jiwa raga kita? Sejauh mana kita korbankan balik hati kita kepada Nabi? Sejauh mana kita korbankan keimanan kita untuk Allah dan Rasul? Sedangkan Nabi korbankan segala hidup Nabi untuk kita. Sahabat Nabi bagaimana? Saya cerita last. Bagaimana cerita Ukasyah? Ukasyah ni seorang sahabat Nabi yang hebat, yang duduk dengan Nabi daripada perang Badar lagi, perang pertama dalam Islam. Tapi di saat akhir hidup Nabi, Nabi kata depan orang ramai, Nabi kata, hari ni siapa yang aku ada hutang dia, mai tuntut kat aku. Sahabat-sahabat dengar sayu je Nabi cakap macam ni. Semua diam, tak kata apa. Nabi kata, siapa yang hari ni aku ada buat salah dengan dia, mai tuntut kat aku. Sahabat-sahabat diam, tak kata apa. Sayu dengan Nabi cakap macam tu. Tapi Nabi ulang lagi, siapa aku buat salah dengan dia, mai tuntut pada aku hari ni. Diam sahabat-sahabat. Tapi lepas Nabi ulang, siapa ada aku buat salah dengan dia, mai tuntut pada aku. Lalu Ukasyah pun angkat tangan, dia kata, aku ya Rasulullah ada. Ukasyah kata, dulu Rasulullah dalam satu peperangan, bila nak pergi perang tu, hang ada pukul tongkat hang ni kena pada badan aku. Jadi hang pukul badan aku, hari ni aku nak pukul balik badan hang. Hari ni aku nak balas balik. Benda tu je. Bila dengar-dengar macam tu, bangun Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar kata, kamu semua tahu, di kalangan kita semua ni, aku yang paling rapat dengan Rasulullah. Aku yang paling rapat dengan Nabi Muhammad. Jadi Ukasyah, hang pukul aku sama macam hang pukul Nabi. Tak payah pukul Nabi, hang pukul aku ya, settle dengan aku ya. Bangun Sayyidina Umar. Umar kata, kamu semua tahu, di kalangan kamu semua ni, aku yang paling kuat. Aku yang paling berani sekali. Jadi Ukasyah, kita settle dua ya, tak payah settle dengan Nabi. Kita dua cukup. Nabi kata, Abu Bakar, Umar, duduk. Syurga dah sedia dah untuk kamu. Tak payah pergi mana. Abu Bakar, Umar duduk. Bangun pula Hasan Hussein, cucu Nabi. Hasan Hussein kata, ni pakcik, kami ni Hasan Hussein ni dua cucu kesayangan Nabi. Kami ni dua cucu kesayangan Nabi. Darah Nabi mengalir dalam darah-darah kami. Kalau pakcik pukul kami sama macam pakcik pukul atuk kami. Nabi kata, Hasan Hussein duduk. Hari ni cerita antara Tok Wan dengan kawan Tok Wan. Hasan Hussein duduk. Lepas tu Nabi kata, ya Bilal, hampir ambil sat ni tongkat aku ni yang aku dulu pukul, yang aku pukul Ukasyah ni dulu kat rumah aku. Bilal pun serba salah, dia pergi balik rumah Nabi, ambil tongkat Nabi, bagi dekat Ukasyah. Bagi kat Ukasyah, sahabat-sahabat dah teriak habis semua dah. Lalu Ukasyah kata, ya Rasulullah, dulu waktu hang pukul aku, waktu tu kena pada badan aku, kena kulit aku. Jadi hari ni kalau nak adil balik, engkau pun kena buka baju lah. Hang kena buka baju lah, aku kena pukul, kena kulit hang, baru adil. Lalu Nabi rahmatan lil alamin, rahmat kepada sekalian alam, keadilan kepada sekalian alam. Nabi buka baju. Bila baginda buka baju, sahabat-sahabat tengok, subhanallah, cantik putihnya badan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. Lalu sahabat-sahabat pakai teriak dah tak boleh lah. Tapi Ukasyah nak jalankan juga hukuman ni. Kali Ukasyah pun lari dia nak pukul Nabi, sampai dekat Nabi nak pukul dah, dia peluk terus Nabi. Dia peluk Nabi dengan penuh irap, peluk. Last kali dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku buat macam ni bukanlah sebab aku nak pukul hang sebenarnya, tapi inilah satu-satunya cara untuk aku nak bagi kulit aku ni bersentuh dengan kulit engkau ya Rasulullah. Moga-moga kulit aku yang telah bersentuh dengan kulit engkau ni, maka kulit aku ni takkan dibakar oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Bagaimana cinta sahabat-sahabat kepada Nabi. Bila Nabi korbankan segala hidup Nabi untuk mereka, lalu mereka korbankan balik segala hidup mereka untuk Nabi. Sampai tahap mereka sanggup terik Nabi sampai tahap tu sebab nak bersama dengan Nabi di syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, siapa nak tengok ahli syurga, hadza Ukasyah. Ni tengok, dialah Ukasyah. Sahabat-sahabat yang tadi pakat marah, dia semua pakat peluk dia balik, cium mata dia. Cium mata ahli syurga, ainain. Subhanallah. Ada seorang sahabat, seorang hamba, dia ni hamba Nabi, dia khadam Nabi. Dia kerja lama dengan Nabi. Tapi satu hari Nabi tanya dia, nama dia saya tak ingat, tapi Nabi kata, ya sahabat, apa benda yang hang nak daripada aku? Apa benda yang kau nak daripada aku? Hari ni cuba abang Ustaz. Sahabat ni dia dah lama dah, dia angkat selipar Nabi, dia tolong Nabi, duduk dengan Nabi, dia tolong macam-macam dengan Nabi. Satu hari Nabi tanya dia, apa yang kamu nak daripada aku? Dia diam. Lepas tu dia kata, saya tak nak apa-apa. Dia kata, aku tak nak apa-apa ya Rasulullah, cuma satu benda je aku minta pada engkau. Dia nak minta tu, tapi dia rasa macam tak tahu Nabi boleh perkenan ke tak permintaan dia tu. Dia kata,
aku minta satu je. Boleh tak aku mahu seperti mana di dunia ni aku angkat terompah engkau, aku hidup dengan engkau, aku tolong engkau, aku duduk di sebelah engkau. Boleh tak aku nak buat macam tu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Boleh tak aku hidup dengan engkau nanti di syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Aku nak angkat selipar engkau, aku nak angkat baju dan sebagainya, aku nak tolong engkau macam mana aku tolong di dunia. Lalu Nabi pun terdiam. Nabi ni wama yantiqun 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baginda tak berkata dengan hawa nafsu sendiri, melainkan dengan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Lalu Nabi pun terdiam. Boleh tak boleh sahabat ni masuk syurga? Boleh tak dia jamin sahabat ni masuk syurga dengan dia? Dan Nabi kata, siapa yang cinta di akhirat nanti, kita kata umat ni setiap orang dia akan masuk, dia akan ikut dengan orang siapa yang dia cintai. Kalau kita ni cinta dengan Firaun, maka kita akan ikut jejak-jejak Firaun. Kita akan masuk ke neraka dengan Firaun. Jika kita cinta dengan pemain bola, maka kita akan masuk ke mana tempat pemain bola itu pergi. Tapi kalau kita cinta dengan Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata setiap orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Bukti kita cinta adalah dengan kita mengikut apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Selain daripada itu Nabi kata kepada sahabat, Nabi kata, kamu boleh tak jamin dengan aku, kalau kamu nak masuk syurga dengan aku, kamu perbanyakkanlah bersujud. Perbanyakkanlah bersujud, maksudnya banyakkanlah solat. Subhanallah. Jadi moga-moga tuan-tuan perempuan, kita korbankan balik segala hidup kita untuk Nabi, untuk Allah dan Rasul. Nabi korbankan segala hidup Nabi untuk kita. Nabi hidup 23 tahun menerima tomahan, cacian, maki hamun, segala onak duri Nabi kena untuk sampaikan dakwah Islam kepada kita. Kini tibalah masa kita untuk kita korbankan balik segala hidup kita untuk Nabi. Tibalah masa untuk kita korbankan segala harta kita untuk Nabi. Tibalah masa untuk kita korbankan balik segala nafsu syahwat kita untuk Allah dan Rasul. Tibalah masa untuk kita korbankan segala keringat, darah, air mata kita untuk Allah dan Rasul. InsyaAllah moga-moga hidup kita yang singkat ni kita dapat bekal, membawa satu bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, yang akan insyaAllah yang Allah akan masukkan kita ke dalam syurganya. Allah pujuk kita, saya tutup dengan satu ayat Quran. Allah pujuk kita orang-orang yang beriman. Allah kata dalam Al-Quran, Allah kata apa? Allah kata, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah. Al-A'raf At-Taubah ayat 111 insya-Allah. Allah pujuk manusia-manusia. Allah kata kepada manusia, sesungguhnya aku membeli orang-orang yang beriman ini harta mereka, jiwa mereka, apa saja yang ada pada mereka aku membelinya dengan syurga. Maksudnya Allah kata kepada kita, kalau kamu korbankan segala hidup kamu untuk aku, kalau kamu buat segala yang aku suruh, kamu tinggalkan segala yang aku larang, maka aku membeli segala harta kamu, aku membeli jiwa-jiwa kamu dengan syurga. Allah pujuk kita dengan ayat ni. Okay, moga-moga tuan-tuan perempuan kita muhasabah balik diri kita. Moga-moga bulan Ramadan ni menjadi satu titik permulaan untuk kita buat amal ke arah kebaikan dan pertingkatkan amalan kita dari masa ke semasa insya-Allah. Moga baki hidup kita yang singkat ni kita buat beramal untuk menjadi berkalan untuk kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla insya-Allah. Jadi ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Segala yang baik, yang benar, yang cantik itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk, yang lemah, segala kesalahan semua datang daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf atas segala keterlanjuran, segala kekotoran, segala kekasaran. Moga-moga kita dapat bertemu lagi di jalan ya Allah redai insya-Allah. Aku liqaul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wallahu ghafurur rahim. Sebelum habis kita selawat ramai-ramai dulu boleh? Insya-Allah moga-moga dengan selawat kita ni dapat menaikkan balik syuur kita, dapat menaikkan balik rasa cinta kita kepada Nabi, yang akan menyebabkan kita ni berkorban segala hidup kita untuk Nabi. Moga-moga kita dapat masuk di syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin, anta ikthiru wa ghami, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والله غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.